elemen sentimental seperti pelita, pemilihan warna langsir, reka bentuk perabot yang pelbagai konsep dari yang mewah sehinggalah ke minimalis, tentunya mengambil memori indah Aidilfitri tahun ini. Okey, rumah ni sebenarnya berkonsepkan moden Eropah, inspirasi daripada ketika saya melawat negara UK. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu kepada anda penonton setia Wanita hari ini. Hari ini tanggal 23 April 2022 bersamaan dengan 21 Ramadan. Sekejap je kan. Hari ini di hujung minggu ini pastinya kita akan bawakan sesuatu yang santai bersama Sugita dan juga saya. Kalau di awal tadi anda dah melihat sedikitlah orang kata teaser apa yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Anda pastinya dah tahu ada kaitan dengan dekorasi hari raya. Awak dah mula? Belum. Semalam saya cakap dengan Yana, saya cakap hari ini saya nak ambil semua tips. Okey. Jadi anda di rumah pun hari ini ambillah tips-tips yang akan dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita. Dan pada masa yang sama, kalau anda dah mula untuk menghias rumah, boleh kongsikan apa yang anda sedang lakukan. Mungkin kalau ada gambar, before and after, share je bersama dengan kami. Kami pun nak turut tengoklah apa kelainan yang boleh dilakukan. Idea-idea kan? Idea-idea, betul. Fatin nak ambil tips ni hari ini. Okey, pastinya. Dan hari ini, Fatin, siaran hari Sabtu ni kami nak mulakan dengan perkongsian yang akan memberikan semangat dan inspirasi kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia, di mana Profesor Insinyur Dr. Leong Wai Yi telah menjadi rakyat Malaysia pertama menerima anugerah daripada World Federation of Engineering Organisation. Jadi tahniah kami ucapkan kepada Profesor Insinyur Dr. Leong Wai Yi atas kejayaan beliau, di mana anugerah ini dipanggil WFEO Gree Women in Engineering 2021 yang telah berlangsung di Perancis. Dan yang turut menzahirkan ucapan tahniah kepada beliau adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Tahniah kita ucapkan, dan kita sangat-sangat berbangga dengan pencapaian ini, yang mana kalau boleh dikongsikan menurut IET juga, antara pencapaian cemerlang Profesor juga ialah kejayaan beliau menubuhkan program bimbingan wanita dalam kejuruteraan untuk lebih 1,000 jurutera wanita. Terima kasih Profesor Insinyur Dr. Leong atas orang kata pencapaian dan juga turut sama memberikan inspirasi lah sekaligus. Masing-masing kita boleh mendapatkan inspirasi untuk berjaya dalam bidang kita yang tersendiri. Betul. Kan? Itu berkenaan dengan berita baik yang ingin kami sampaikan. Dan ini pula berkenaan dengan zakat untuk anda di luar sana, yang mana 3 situasi bayaran zakat bagi pengeluaran khas KWSP baru-baru ni kan. Ada yang dah terima pun wang KWSP, ada yang masih lagi tunggu. Ini kami nak kongsikan antara 3 situasinya, yang mana situasi pertama, diwajibkan zakat serta-merta sekiranya pendapatan tahunan seseorang pencarum KWSP itu sudah melebihi nisab tahun semasa. Dan mana situasi kedua pula menunggu sehingga akhir tahun haul kerana yakin pendapatan tahunan mencapai nisab setelah wang pengeluaran KWSP ini digabungkan. Dan situasi ketiga adalah tidak diwajibkan zakat kerana tidak mempunyai sebarang pendapatan dan pengeluaran bertujuan memenuhi keperluan asasi diri dan juga keluarga. Betul. Ini kena ambil maklumlah kan, dalam kita ada sedikit wang dalam tangan tu, mungkin kita boleh salurkan untuk mereka yang memerlukan, dan boleh ikut antara perkongsian yang kita bacakan sebentar tadi. Dan dengan ada wangnya itu, mungkin ada dalam kalangan anda ingin membeli barang hiasan untuk membuat dekorasi rumah. Apa pun yang perancangan anda untuk membeli ataupun apapun bajet yang anda ada, pastikan anda ikut
perancangan anda, tidak perlulah berbelanja terlalu banyak kan. Kira ikut kemampuan masing-masing lah. Kita raya walaupun dah 2 tahun kita tak beraya yang betul-betul macam tahun ini, tapi kita masih lagi perlu berjimat cermat. Okey, kalau bercakap mengenai dekorasi raya ni, saya tak nak cakap lebih lah Sugi kan. Kita nak kongsi sahaja antara kompilasi TikTok berkenaan mereka menyediakan dekorasi rumah. Kita saksikan. Jom kita saksikan. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Pilihlah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf. Wahai perantau di kota, pulanglah ke desa berhari raya. Ayah serta bunda. Scratch that, bring it back. They a person. Raikan Syawal indah ini. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Wow, sangat meriah ya. Betul. Ada dekat tempat kerja, ada di rumah kan, apa sahaja, di mana sahaja kan kita nak kena sambut, dan juga persediaan untuk kita menghias, mengemas ke kan. Awak rasa untuk raya kalau tahun set ni. WHI ni kita boleh ke Macam sambil mana awak menari rasa? tu kita hias? Boleh lah, kita boleh cubalah kan. Ya, mungkin nanti kalau kita hias set WHI bersama-sama, kita akan menari, buatlah TikTok. yang bukan pasti kita akan TikTok. kongsikan. Awak suka buat video TikTok? Awak janganlah lagi. Rakan wartawan tapi Tasha ataupun Syifa mungkin suka. Jadi kita akan uruskan cuba. bersama dengan okey. mereka. Baik, dan Betul. kalau anda yang baru sahaja menonton, hari ini kami nak bawakan perkongsian berkaitan dengan dekorasi raya. Dan kalau anda bersama kami di Facebook, terus kongsikan komen-komen anda di situ. Kami nak tahu juga apa perancangan untuk dekorasi raya anda. Atau ada antara idea, konsep ke yang kita belum tahu, anda nak kongsikan, silakan. Kejap lagi kita akan panjangkan 3 tetamu kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dekorasi raya selepas ini. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama dengan kami, dan hari ini seperti mana yang Fatin dan saya dah kongsikan, kami nak bawakan perkongsian berkaitan dengan dekorasi raya untuk anda. Setiap tahun pastinya setiap orang akan membersihkan rumah. Ada dalam kalangan akan mengubah suai perabot di dalam rumah. Ada yang tak apalah, kita guna sahaja benda yang sama sebab baru, ada yang nampak baru sangat kan, yang suka sangat jaga perabot mereka. Tapi ada yang suka membuat pengubah suaian, tukar langsir, tukar alas meja, tukar alas bantal kat atas couch tu, macam-macam yang suka dilakukan. Tapi hari ini kita nak bersama dengan seorang yang inisiatif yang dibuat beliau ni sangat-sangat saya kagum, sebab dia telah ke rumah ibunya di Pulau Pangkor dan telah mengubah suai rumah ibunya untuk hari raya yang akan datang ini. Jadi kita bersama dengan Puan Julaiha. Hello. Oh, hai. Hai Puan Julaiha, sihat? Sihat, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Julaiha, mungkin kan ada dalam kalangan mereka yang tahu mengenai kisah Puan Julaiha yang boleh saya katakan tular juga, di mana awak telah membuat pengubah suaian kan. Jadi kami nak mulakan dahulu dengan nak tanya, apa yang menyebabkan awak nak buat pengubah suaian di rumah ibu dan ayah di Pulau Pangkor? Ya, sebenarnya perkongsian saya mengenai decoration di rumah ibu saya di Pulau Pangkor. Tapi kita tahu kita tidak boleh beraya di kampung kan selama 2 tahun kita tak dapat balik beraya. Betul. So saya mendekorasikan rumah ibu saya supaya tahun ni kita orang dapat berkumpul dengan adik-beradik semua dengan suasana yang baru. Aha, tapi sebenarnya mak dengan ayah tak tanya pun, tak minta pun, bukan permintaan mereka.
Saya sendiri yang niat saya memang berhasrat untuk dekorasi rumah mak saya di kampung. Okey, wow. Okey, mesti ibu dan ayah awak sangat happy. Tapi nak tanya juga, saya terbaca yang tema awak pilih adalah warna putih. Mengapa warna putih dan apa pengubahsuaian yang dilakukan? Saya mengubahkan sebelum ni ibu saya tidak pernah mengecat rumah lah selama 2 tahun. So saya menggantikan rumah ibu saya warna putih supaya nampak tenang, bersih. Saya dah menggantikan dengan lansir yang baru. Okey. Sebelum ni beliau menggunakan hanya tikar getah. Saya menggunakan ada varnish floor supaya lebih nampak lebih kelihatan moden lah. Aha, okey. Tapi tak risau ke hari raya ni kalau ada budak-budak dinding yang putih tu ada kesan-kesan kotoran tu, tidak mengapa ya? Itu perkara biasa. Biasa je lah. Okey, tapi nak tahu apa bajet yang Puan gunakan untuk transformasi ini yang diperlukan? Semestinya saya menukarkan cat yang baru, menggantikan lansir yang baru. Jadi bajet dia berapa bajet untuk pengubahsuaian ni? Saya peruntukkan lebih kurang 5 ke 600 lah. Itu pun hasil perkongsian kita orang adik-beradik. Dekorasikan rumah ibu saya. Wow, 5 sehingga 600 sahaja tapi memang outcome dia luar biasa. Sangat cantik, nampak kemas. Dan nak tahu bila pengubahsuaian ni berlaku, Puan Julaiha di Pulau Pangkor juga ke? Tak, saya menetap di Rawang sekarang. Okey. Baik. Jadi nak tahu, bila seseorang nak membuat pengubahsuaian ni kan, mungkin bajet tak banyak. Tapi Puan Julaiha sendiri telah mengambil inisiatif bersama dengan adik-beradik kan. Bagi seseorang yang ingin membuat pengubahsuaian, apa yang paling mereka harus titik beratkan? Apa yang harus dititik beratkan? Saya menitik beratkan kekemasan, yang keselesaan untuk keluarga saya lah, nanti berkumpul bersama keluarga saya. Untuk hari raya nanti. Tapi kan bagi Puan Julaiha sendiri, bila masuk rumah mak, belum pergi lagi selepas pengubahsuaian ni? Belum sempat pergi ke rumah mak, lepas ni baru nak pergilah hari raya ni? Raya ni saya akan balik ke kampung lah, ke Pulau Pangkor. Berjumpa dengan family, beraya bersama dengan diorang lah. Okey, jadi awak sangat teruja lah untuk masuk dan melihat pengubahsuaian itu. Orang kata transformation tu, sangat teruja lah. Teruja lah, especially mak saya pun sendiri teruja. Yang sebelum ni rumah dia didekorasikan, tapi saya bagi tahu hasrat saya untuk mendekorasikan rumah mak saya tu. Saya nak kelihatan raya tahun ni lebih ceria. Dapat berkumpul semua. Okey, tapi satu lagi soalan saya nak tanya. Adakah perabot-perabot lama ditukar ataupun awak biarkan sahaja perabot lama? Perabot yang lama saya alihkan dan saya kelihatan ruang tamu rumah mak saya kelihatan saya nak yang simple saja. So perabot yang lama tidak buanglah, kita hanya cuma alihkan, simpan di tempat yang patutnya lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Julaiha. Dan semoga hari raya yang akan datang ni anda boleh menyambut secara meriah bersama dengan keluarga, adik-beradik dan semuanya ya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Itu dia perkongsian daripada Puan Julaiha. Mungkin anda pun sekarang ni tengah terfikir untuk membuat pengubahsuaian. Tetapi tak tahu nak mula dari mana. Kadang-kadang kalau kita tukar warna dinding sahaja, ia memberikan impak yang cukup cantik, luar biasa. Ada orang tak payah tukar warna dinding, tukar langsir pun cukup. Tapi kita nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan tips-tips ni bersama dengan seorang pakar sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia dekorasi raya. Jom kita saksikan. 2 tahun dirayakan secara tertutup akibat pandemik COVID-19. Pastinya lebaran kali ini diraih dengan kemeriahan yang luar biasa. Sudah menjadi rutin atau adat bagi tuan rumah setiap kali tiba musim perayaan untuk mula sibuk melakukan pelbagai persiapan terutama dalam menata rias kediaman. Selain persiapan baju raya dan kuih muih, pastinya dekorasi kediaman turut menyemarakkan lagi kemeriahan sambutan hari raya. Elemen sentimental seperti pelita, pemilihan warna langsir, reka bentuk perabot yang pelbagai konsep dari yang mewah sehinggalah ke minimalis tentunya menggamit memori indah Aidilfitri tahun ini.
Namun dalam kegairahan membuat persiapan hari raya, harus diingatkan supaya jangan melebihi bajet sedia ada dan sentiasalah mengukur baju di badan sendiri. Apa yang penting, berbelanja biarlah berpada-pada dalam segala aspek agar perayaan kali ini dapat disambut bersama insan yang tersayang dalam syukur dan kesederhanaan. Berbelanja berpada-pada ikut kemampuan masing-masing. Tadi kita dah sentuh berkenaan dengan dekorasi raya. Kita nak berhenti sekejap sebab kita nak bagi laluan untuk kita nak kongsikan berkenaan dengan rekaan kad raya. Dan hari ini kita bertuah sekali kerana bersama saya Puan Azni Mat Yusof telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Puan Azni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Azni di mana tu? Sekarang dekat rumah. Dekat rumah. Okey. Kalau kita bercakap mengenai raya, persiapan dari segi dekorasi raya, dari segi makanannya, tapi tak lengkap kalau kita tak ada orang kata kad raya. Barulah orang kata baru meriah raya tu, baru kita rasa macam zaman-zaman dulu kan, kalau kita hantar kad raya kat rumah kawan-kawan dan sebagainya. Kalau Puan Azni sendiri, macam mana sebenarnya boleh tercetus nak kembalikan balik nostalgia kad raya tu? Okey, sebenarnya memang saya memang minat buat benda-benda yang berkaitan dengan seni ni kan. Melukis memang suka kan. Tu benda ni memang dah banyaklah benda-benda yang saya buat, kad lah apalah. So memang bila hari raya, bila tiba hari raya ni, saya buat kad yang special untuk hari raya pula lah kan. Sebelum ni kalau ada order daripada ni untuk wish card macam birthday, ulang tahun, anniversary kan. So kalau saya buat untuk hari raya lah. Puan Azni, kalau dulu kan kad-kad raya berkonsepkan karikatur kan. Mungkin untuk 2022 ni apa antara konsep-konsep yang tengah yang diketengahkan sendiri? Okey, kalau sebenarnya benda tu tak lari sangat lah kan. Bila kita sebut hari raya je, mesti kita akan ingat benda-benda yang berkaitan dengan hari raya. Contoh di ketupat, lemang semua kan. So bila berkaitan dengan kita tak buat benda-benda tu, kita rasa macam missing kan. So bila cakap hari raya je, mesti benda tu orang kata tak lari lah. So maknanya konsep tu orang kata lebih kurang sama je. Cumanya dari segi pembaharuan tu macam mungkin teknik mix media macam campuran kertas potong-potong ke apa ke macam tu je lah yang buatkan berbeza kan. Mengikut kreativiti lah kan. Kalau boleh juga kita sentuhkan, kalau dulu-dulu kita nak mendekorasi rumah, kita tampal kad raya dekat dinding, tukar langsir kan, yang pastinya setiap tahun anak-anak akan sukalah. Tapi untuk sekarang ni penerimaan kad raya tu macam mana Puan Azni? Macam mana? Penerimaan. Kalau kita tahu sekarang teknologi pun dah canggih, dah ada e-kad, tapi untuk kad yang betul-betul kad raya tu bagaimana penerimaannya? Okey, sebenarnya sebabkan sekarang ni kita dah guna media sosial ni terlalu banyak kan. So sepatutnya kita kena kembalikan balik benda-benda yang lama ini. Macam dulu, contoh dia macam kad raya ni lah, kita kena balik semula dan untuk kita eratkan lagi. Kalau dengan macam benda tu boleh disimpan kan, kita simpan, kita tengok kad raya dapat daripada someone special, macam contoh dia daripada anak kan. Bila kita dekor, kita khas buat kad raya tu kita boleh simpan, kita dapat kita boleh tengok lagi yang akan datang kan. Tapi kalau macam ikat ke apa semua tu, dia habis macam tu je lah kan. Macam orang kata value tu kurang lah. Okey, baik. Kalaulah ada yang berminat nak dapatkan kad raya daripada Puan Azni ni, di mana mereka nak dapatkan? Okey, boleh je pergi ke IG saya. Boleh DM lah ke sana. Boleh IG saya artstudio_19. Okey, masih boleh buat tempahan di saat akhir? Sekarang ni kalau untuk yang susah-susah tu memang tak boleh lah kan. Sebab sebenarnya untuk buat benda handmade ni dia perlukan masa yang banyak kan. Kita bukan boleh cetak macam kita cetak dekat printing kan, untuk tak boleh. So kita kena buat yang satu-satu. Satu order satu ni kita kena buat satu special kan. Untuk menjaga kualiti lah. So makan masa. So kalau yang macam kata kalau print tu bolehlah kita
gunting apa semua kita tampal kan. Tapi kalau yang ini memang ada masa. Jadi sekarang yang untuk yang ni memang dah di kereta tertutup lah sebabnya dah nak post pun dah lewat kan. Okey, tak apa. Siapa yang berminat tu boleh terus ke Instagram artstudio_19 untuk tengok macam-macam rekaan kad raya di sana. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Azni Mat Yusof atas perkongsian berkenaan dengan kad raya. Terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih juga kepada wanita hari ini sebab mengundang saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Sugi. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dahulu antara kompilasi TikTok Raya. Jom kita saksikan. Wahai perantau di kota, pulanglah ke desa berhari raya. Ayah serta bunda, ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan. Scratch that, bring it back. They a person. Scratch that, bring it back. They a person. Wow, lampu. Wow, saya memang betul-betul terpegun dengan situasi dalam rumah ke. Bolehlah cari balik ni. Lampu. Memang banyak lampu saya tengok. Banyak sekarang ni macam-macam kompilasi yang kat luar tu. Awak selalu pasang lampu ke yang guna? Saya pelita je selalu di rumah mak saya. Tapi mungkinlah untuk kelainan tahun ni kita boleh carilah kan. Saya akan pastikan awak lakukan kelainan itu. Okey, di Facebook Raja Nur Hazwani berkata yang saya baru start hias meja makan. Hazwani, awalnya. Kongsikanlah gambar, kami pun nak tengok alas meja yang awak gunakan, macam mana awak hias meja. Baik, kita ke tetamu kita yang seterusnya. Itu seorang pakar perunding hiasan dalaman di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Puan Siti Hawa Ismail. Selamat datang Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, raya semua persiapan macam mana? InsyaAllah untuk persiapan rumah saya tu kita dah bersiap lah. Okey. Dah ready dah. Okey, berkenaan dengan dekorasi, kita nak tahu juga antara konsep, idea sekarang ni apa yang tengah popular yang orang akan suka nak ikut ataupun tips-tips kalau boleh dikongsikan Puan Siti Hawa. Okey, seperti biasa kalau bila nak menyambut raya, time tu lah kita bersemangat nak dekor rumah kan. Okey, apa yang saya nampak tahun ni semangat tu mungkin 3 kali ganda. Wow. Yalah, 2 tahun kan kita tak raya. Betul. So apa yang saya nampak kalau tips untuk dekor rumah last minute lah. Biasanya semangat tu datang bila time bulan Ramadan lah. Jadi apa yang kita boleh buat kan, saya bagi tips maybe 3. Boleh. First kali yang paling mudah, tak payah keluar belanja banyak. Maybe kita boleh ubah susun atur perabot. Jadi kita nak bila tetamu datang ke atau diri kita sendiri nak feel something yang baru ataupun nampak kelainan. Jadi kita boleh susun atur perabot dekat rumah kita. Ini antara dekorasi mewah lah saya boleh katakan kan. Ya, ini dekorasi ini untuk
kediaman lah. Okey, ini konsep apa sebenarnya ni Puan Hawa? Ini sebenarnya rumah kucing, macam ni bilik tidur. Rumah kucing. Yang tadi tu rumah kucing. Ini memang kita dekor kamar tidur lah. Ini ruang tamu. Ini konsep dia ini modern Eropah. Dia nampak very luxury. Panel-panel tu dia macam kita berada di luar negara kan, dia orang suka menggunakan konsep wood paneling. Ini memang sesuai untuk raya lah. Jadi yang ni memang ada sentuhan yang eksklusif, sentuhan yang mewah lah. Rumah kucing pun nampak sangat mewah. Saya terkejut rumah kucing rupanya. Okey, dan tips terusnya yang Puan dari segi padanan color. Jadi bila kita macam gambar yang tertera dekat situ, bila kita nak nampak rumah kita ni masuk-masuk nampak ada wow factor. Kita jangan guna banyak sangat color. Rules dia kalau nak pakai tema warna biru, padanan color yang sesuai untuk biru seperti grey, putih, hitam, tone of blue. Jangan tiba-tiba masuk kuning, masuk ikut biru. Baju raya pula. Yes, nanti rumah kita nampak tak eksklusif, nampak cacar marba. Jadi dia punya tips tu jangan masukkan terlalu banyak color yang tidak ada kesinambungan. Tips yang ketiga, tips yang ketiga, yang instant ni kalau nak nampak baru kita boleh tukar accessories. Accessories ni loose item. Bolehlah kalau nak tukar cushions, nak tukar pasu, bunga, tukar carpet. Dan kalau nak dekor yang katakan ambil masa 1 hari 2 hari, maybe boleh beli langsir dan tukar wallpaper. Dia sangat memberi impact. Boleh menghidupkan balik mood kita lah. Boleh, dan dia boleh dilakukan dalam waktu yang singkat. Bila kita cakap pasal raya ni, semuanya nak cepat. Betul. Jadi itulah, bukan pergi tempah built-in cabinet mungkin agak sukar lah. Tapi macam di Lauria kita memang ada package makeover raya. Kita tukar keseluruhan ruang tamu dengan dining lah. Tapi ada orang, Fatin dan Puan Hawa, ada orang suka kemewahan, sentuhan eksklusif ataupun mewah yang minimalistik. Ada orang suka sentuhan yang ada ada color gold sedikit. Kalau segi saya suka minimalistik yang ada sentuhan mewah. Lebih sejuk lah katakan. Okey, kita dah dengar Puan Siti kongsikan, tapi kita rasa tak puas lah. Kita nak saksikan juga antara hasil sentuhan daripada Puan Siti sendiri untuk kita saksikan pemilik rumah yang mana gemar hiasan dekorasi mewah Puan Ashikin. Jadi kita saksikan trivia ini. Bijak menyusun atur dan memanfaatkan ruang yang sedia ada mampu untuk mewujudkan suasana selesa dan elegan pada sesebuah kediaman. Dekorasi yang menekankan konsep moden Eropah ini dengan menampilkan cita rasa pemilihan perabot berlainan tentunya dapat mewujudkan suasana kemas dan sangat mewah. Begitu jugalah cita rasa pemilik kediaman yang indah ini, Haliza Masyuri, 45 tahun, yang terletak di Puchong Selangor. Okey, rumah ni sebenarnya berkonsepkan moden Eropah, inspirasi daripada ketika saya melawat negara UK. Terutama sekali saya minat. Kedua, Eropah ni dia tidak akan old fashion, sampai bila-bila pun dia akan segar. Tapi itulah kena jadi seorang suri rumah yang rajin, sebab dia berwarna putih. Kadang-kadang habuk tu kita kena rajin, nak kena lap semua kan. Dan marble-marble ni semua sangat mewah. Kalau ada di rumah kita, dia akan memberi kesan yang sejuk. Tetapi perlu rajin juga, sebab mungkin kalau ada bekas kicap-kicap ke kari-kari ke kan, dia akan cepat absorb. So kalau kita, itulah saya kata, kalau nak rumah cantik kena jadi seorang wanita yang rajin. Gitu. Antara elemen penting dalam dekorasi Eropah moden ini adalah penggunaan ukiran kayu dan pemasangan wainscoting di keseluruhan ruang kediamannya. Ia dapat menonjolkan lagi kekemasan di setiap sudut di dalam rumahnya. Kalau hari raya biasalah kita perlukan bunga hidup mungkin kan, untuk kelainan apa semua. Saya hanya menukar bunga hidup di meja makan saya. Yang lain semua dah perfect, dah semua dah cantik.
Bagi Haliza, kreatif dan bijak menghias kediaman pastinya suasana selesa dan tenang berada di rumah sendiri. Apa yang penting, perlu ada kerajinan dan disiplin untuk kekal menjaga kebersihan dan susun atur, lebih-lebih lagi apabila Syawal bakal menjelma. Okey, kepada wanita-wanita di luar sana, tips kalaulah kita tidak mempunyai kepakaran untuk mendekorasi rumah, nanti boleh habis saja bajet kita. Eloklah kita melantik ID designer yang profesional. Kita serahkan saja. Sebenarnya ada bajet kan. Kita bagi tahu saja bajet. Kalau bajet kita sekian dan akan terrealisasilah apa yang kita mahu. InsyaAllah. Itu antara itu pemilik kediaman Puan Haliza Masyuri. Tadi Ashikin tu dia punya terkejut reporter je. Okey, baik, kita nak terus bersama dengan Puan Siti Hawa untuk kita tahu jugalah antara konsep-konsep. Kalau kita bercakap mengenai dekorasi ni, bukan sahajalah mereka yang mungkin berkemampuan. Mereka yang tidak berkemampuan mungkin dia nak dalam sederhana. Tapi nak ubah sedikitlah orang kata mood hari raya tu, apa antara yang boleh dilakukan? Okey, seperti yang saya dah ulas daripada awal tadi kan, jika kita tak nak berbelanja terlalu banyak, kita boleh menukar susun atur, menukar curtain ataupun kita menukar warna cat dinding. Semua tu pun tak perlu keluar bajet yang terlalu besar. Jadi kepada yang tak punya bajet untuk berbelanja besar sempena hari raya, so kita boleh dapatkan juga aksesori-aksesori. So itu semua pun boleh membantu kita menyambut hari raya dalam suasana yang baru. Okey. Tapi kalau kita lihat konsep-konsep yang Puan kongsikan tadi daripada apa yang kita lihat di kaca TV kan, semuanya nampak color warna dinding ataupun perabot semua nampak pastel. Adakah itu membantu dalam menampakkan lagi ruang tamu ataupun ruang bilik itu nampak lagi besar? Jadi pemilihan warna cat dinding ataupun kapet, warna couch kita semua warna yang pastel lebih elok sebenarnya. Ataupun warna pastel warna tahun 2022. Actually pastel colour ni adalah warna yang selamat sebenarnya. Kita kalau dari segi macam you cakap warna dinding, warna ceiling, warna perabot, wallpaper ataupun panel, sebenarnya kategori item yang macam ni kita tak tukar dia selalu. Kalau you perasan dalam dekorasi saya, item loose tu yang berkala. Sebab loose ni lepas setahun atau 2 tahun ataupun setiap tahun kalau kita boring macam pasu ataupun carpet, curtain, wallpaper, itu kita boleh tukar dengan kadar masa yang singkat dan dia tak kos tinggi. Jadi macam takkan kita nak ubah kita punya kitchen setiap tahun. Kemungkinan besar kalau kita buat built-in cabinet, warna tu akan kekal selamanya dekat situ. Kalau kita ada extra budget pun maybe after 5 years baru kita tukarlah. Jadi warna pastel ni memang satu warna kegemaran ramai lah. Kerana dia adalah warna yang sangat selamat dan sangat mudah untuk kita masukkan aksesori ataupun loose item yang nak naik serikan ruang tersebut. Jadi kalau mereka yang belum lagi membeli apa-apa aksesoris ataupun perabot ataupun warna untuk mengecat dinding, anda pilihlah warna yang tahun ni cat, tahun depan tak payah cat, tak payah tukar. Kita beli aksesori saja untuk mengubah suai tahun depan. Betul, setuju sekali kan. Dah dapat tips kan? Dah, pastel. Okey. Kita nak juga di hujung perbincangan kita ni untuk kongsikan laman Instagram ataupun di mana mereka boleh dapatkan tips-tips daripada Puan Siti. Okey, boleh follow Instagram Lauria, Lauria Home Furnishing. Kita ada Facebook juga, ada Telegram, semua pun Lauria Home Furnishing. Dan TikTok pun dengan YouTube banyak video. So memang hari-hari kita share macam-macam dekat situ. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti Hawa Ismail dan anda. Kami berharap apa jua yang dikongsikan dari awal tadi daripada Puan Julaiha hinggalah ke Preka Kad tadi dan juga Puan Siti Hawa memberikan anda inspirasi bukan sahaja untuk dekorasi rumah tapi untuk membuat kad raya tahun ni. Betul lah. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Atira.
Waalaikumsalam Fatin. Cantik Fatin hari ni. Terima kasih. Okey, hari ini apa nak dikongsikan Atira? Okey, terima kasih banyak Fatin. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berpuasa atau ucapkan. Fatin, pejam celik 10 hari je lagi ya nak raya. Betul. Betul. Sekejap betul rasa dan tengok wanita hari ni pun ramai. Dia host-host pakai baju kurung semua cantik. Mesti ramai yang sekarang tak sabar nak raya. Dan pasti sekarang pun orang memang sedang buat persiapan raya. Macam Fatin sendiri dah beli baju raya belum? Sepasang lagi belum Atira? Okey, sebenarnya aku nak cakap pasal raya ni sebab kita tahu sekarang ni memang orang tengah berpusu-pusu untuk buat persiapan raya, terutama rumah, persiapan diri, dan terutama sekali aku nak share kepada anda, sebenarnya kita tahu sekarang ni adalah raya yang kita dah boleh pergi open house, dah boleh raya sana sini, pasti semua orang nak melaram habis. Tapi anda kena tahu raya-raya juga, tapi penjagaan kulit harus diutamakan. Sebab lagi-lagi sekarang ni kita tahu kita ni masih dalam keadaan ataupun fasa yang mana kita wajib pakai mask dalam rutin harian. Bila kita dah pakai makeup cantik, lepas tu kita pakai mask, kita pergi beraya pula sana sini dalam keadaan muka kita yang panas berpeluh. Kalau nak tahu, pasti ramai sebenarnya di kalangan kita yang berkemungkinan akan ada masalah mask ni. Buat anda yang tak tahu, mask ni adalah jerawat yang terdapat di bawah permukaan mask kita iaitu pipi dan juga rahang. Ramai sebenarnya yang ada masalah sedemikian. Jadi sebab tu Atta cakap, tak salah nak melaram, lagi-lagi raya setahun sekali, tetapi penjagaan kulit harus diutamakan. Jadi sebab tu anda kena amalkan produk Perawat Pinky Plus ni, salah satu produk yang sangat bersesuaian untuk dijadikan sebagai minuman harian penjagaan kulit. Dan kenapa Atta cakap bagusnya amalkan Pinky Plus? Sebab maklum balas sendiri yang kongsikan dari kami, pengguna setia jangan kita kongsikan, yang mana amalkan Pinky Plus, alhamdulillah kalau dulu kulit berjerawat, sekarang jerawat pun dah semakin pulih. Kalau dulu yang ada jeragat pun makin pudar. Ramai yang konsum berbotol-botol, bertahun lamanya kulit makin cerah. Kulit orang kata apa, tona kulit makin sekata makin cantik dan macam-macam lagi. Jadi kalau nak tahu sebenarnya dalam Perawat Pinky Plus ada 20 bahan dan salah satu bahan yang terkandung anda boleh lihat di kaca TV, dan salah satu bahan yang terkandung adalah kandungan grapeseed. Sebenarnya grapeseed ni adalah bahan yang tinggi dengan antimicrobial yang berfungsi untuk atasi masalah jerawat. Bahkan dalam Pinky Plus seperti anda lihat di kaca TV, turut mengandungi bahan daripada astaxanthin, ada apple stem cell, yang mana kesemua bahan ini tinggi dengan bahan antioksidan yang bantu untuk mencantikkan kulit kita. Jadi sebenarnya tak cakap kepada anda, raya memang tak salah, nak melaram tak salah, nak pakai makeup pun tidak ada masalah. Yang paling penting, kita kena jaga kulit kita. Dan macam mana nak jaga kulit kita? Amalkan makanan tambahan dalam rutin harian. Jadi buat anda yang nak dapatkan Pinky Plus, sekarang 2 botol atau bagi anda RM54 9 posen saja. Harga asal RM39 posen. Jadi buat anda yang nak kulit cantik, nak kulit cerah, nak kulit yang bebas dari masalah supaya tidak perlu lagi pakai filter, tak perlu lagi nak post gambar setiap tu nak kena edit dan sebagainya, anda boleh dapatkan produk Perawat Pinky Plus. Ini adalah produk yang dah 10 tahun di pasaran. Alhamdulillah ramai yang konsum. Memang ada kulit yang cantik, kulit yang glowing. Dan yang paling penting, siapa kata perempuan je boleh minum, lelaki pun boleh konsum kalau ada kulit yang cantik, Fatin. Ya, okey. Baik, seterusnya tidak? Okey, seterusnya kita dah bercakap pasal produk penjagaan kulit untuk anda supaya anda ada kulit yang cantik, penjagaan dari dalaman. Seterusnya kita bawakan produk minuman fiber. Dan ini adalah produk yang kalau nak tahu sepanjang bulan puasa, sepanjang raya memang laku habis. Sebab kita tahu bila sepanjang bulan puasa ni kita akan berpotensi untuk makan berlebihan. Macam tu juga hari raya. Kita akan beli macam-macam dan kita akan makan. Dan hal ini menyebabkan setengah daripada kita akan ada masalah perut tidak selesa, masalah penghadaman dan juga kadang-kadang badan cepat lesu. Belum lagi bila kita nak bersolat tarawih, kita cepat mengantuk dan sebagainya sebab terlalu banyak toksin dalam tubuh badan. Jadi ini adalah produk kalau nak tahu, kalau minum, bantu melawaskan sebantu anda dapatkan berat badan ideal. Dan apa yang mengembirakan Atta sendiri, yang mana produk ini adalah produk yang kalau anda nak tahu, hari raya memang orang akan beli bulan puasa, orang akan kumpul stok sebab tahu hari raya nanti mesti makan akan banyak. Dan apa yang Atta nak share kepada anda, setiap kali hari raya, kadang-kadang hari raya kedua, hari raya ketiga, orang dah tag di IG Jamu Digital yang mereka konsum produk Pantox Fiber ni selepas makan berat, terutama juara raya. Sebab apa? Sebab takut makan berlebihan, takut berat badan bertambah, takut juga perubahan fizikal yang mendadak orang cakap. Jadi sebab tu saya nak sarankan kepada anda, nak raya boleh, tapi kita masih jaga kulit, jaga tubuh badan kita, dan jangan lupa minum kuat Pantox Fiber selepas anda makan berat supaya sistem pengalaman lebih sihat, segala makanan tidak tersimpan dalam tubuh dan toksin pun akan disingkirkan. Dan istimewa buat anda sebenarnya, aku nak share kepada anda Pantox Fiber hari ini
harga dia 2 botol RM50 sahaja. Jadi yang mana nak dapatkan Pine Talk dengan harga RM50, anda akan dapatkan dengan setiap pembelian di www.jombai.my. Dan sebotol RM32, nak lagi jimat 2 botol RM50 sahaja dengan setiap pembelian di www.jombai.my. Jadi anda yang nak ada berat badan ideal, nak ada badan yang masih menawan walaupun dah makan macam-macam, tapi masih lagi ada sistem pengalaman yang sihat, masih ada lagi tubuh yang menawan, anda kena dapatkan produk Pine Talk Fiber sekarang. Dan yang terakhir buat hari ini iaitu Paul White Cream. Ini adalah krim multifungsi. Atau saya sebagai wanita, bukan semua wanita suka kan pakai, orang kata kadang-kadang tu hari-hari kita ada rutin pemakaian produk yang terlalu banyak dekat muka. Ada yang orang tak sempat nak pakai macam-macam kan. Tapi sebenarnya krim multifungsi Paul White Cream ni mempunyai banyak kebaikan untuk kulit kita. Dan buat anda yang pagi raya tak nak make up tebal-tebal, malas nak pakai macam-macam krim, dalam krim Paul White Cream ni boleh jadikan sebagai krim pelindung UV dan juga ada ekstrak yang akan bantu melembabkan kulit anda, boleh jadikan sebagai moisturizer serta makeup base. Dan warnanya warna putih, tetapi bila kita apply dekat kulit, dia akan ikut warna tona kulit kita. Jadi sangat sesuai untuk jadikan sebagai basic makeup yang mana bantu untuk bagi kulit glowing. Dan sebenarnya dalam Paul White Cream ni, ini adalah produk yang sangat disukai oleh wanita-wanita remaja sebab kebanyakan daripada kita memang suka nak ada kulit yang cantik dan juga ini adalah produk yang sangat orang kata memudahkan semua orang. Jadi dengan harga RM25 tak rugi pun anda beli, mempunyai banyak kebaikan buat kulit dan paling penting sesuai untuk semua jenis warna kulit. Dan secara ringkasnya buat anda, ingin saya kongsikan berita baik buat anda, Jamu Cerita ada buat promosi besar-besaran sempena raya iaitu Raya Comeback Sale. Dan kesemua produk kebanyakannya kita akan jual sebanyak 70% diskaun ataupun yang paling best, 2 botol produk kita jual dengan harga yang RM50, ada harga RM55. Jadi kalau anda nak tahu, anda kena terus layari www.jombai.my ataupun nak tahu lebih lanjut boleh terus hubungi 013-3535-753. Terima kasih banyak Fatin. Terima kasih Atira atas perkongsian itu tadi. Baik penonton, sebelum kita berhenti berehat, Sugi ada nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan WHI Kongsi. Silakan Sugi. Seperti mana yang anda tahu, WHI melalui kempen WHI Kongsi menjadi pengantara untuk menghulurkan sumbangan anda kepada mereka yang memerlukannya. Dan hari ini kami nak bawa perhatian anda ke penjara Kajang di mana antara aktiviti mereka adalah untuk menyediakan kuih raya termasuklah biskut raya yang kemudiannya akan dipanjangkan kepada mereka-mereka yang memerlukannya. Jadi perkongsian penuh bersama dengan rakan wartawan kami Ain. Silakan. Biarpun terpisah di sebalik tembok besi, menjalani hukuman yang telah dijatuhkan, namun itu tidak mematahkan semangat para banduan di penjara wanita Kajang untuk menghasilkan aneka biskut raya setiap kali menjelang Aidilfitri dengan permintaan yang tinggi. Bagi penghuni penjara yang telah berada di sini selama 10 tahun, Intan Zahara 38 tahun, tumpahan biskut raya yang diterima mereka pada tahun ini disifatkan luar biasa berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ni punya sambutan sangat luar biasa daripada tahun-tahun sebelum ni. Memandangkan tahun ni semua orang beraya, berhari raya. Jadi memang tempahan biskut raya sangat banyak. Sangat seronok dan berpuas hati. Bukan saja kaki tangan pegawai penjara yang boleh beli, malah kita, family kita yang kat luar pun boleh datang sini untuk beli hasil daripada air tangan banduan-banduan di sini. Memulakan proses penyediaan dan menyiapkan tempahan yang dibuat seawal jam 6 pagi lagi bagi Adira, 28 tahun, dia menzahirkan rasa gembira dan syukur apabila air tangannya dapat dirasai oleh insan lain di luar sana. Saya sangat seronok dan bangga kerana saya dapat buat kek sendiri daripada hasil tangan saya dan juga biskut. Lagi-lagi apabila family boleh beli kek di dalam penjara ni dan family memberi komen yang sangat positif dan saya sangat gembira dan bangga sangatlah perkara yang saya belajar kat dalam ni. Tak tahu nak cakap macam mana, yang selama ni saya tak pernah pandai buat kek. Bukan sekadar menjalani hukuman semata-mata, kemahiran yang diterima oleh para banduan di dalam penjara ibarat membuka lembaran baru buat mereka apabila dibebaskan kelak. Tujuan kemahiran kita bagi pendedahan kepada banduan adalah sebagai persediaan mereka apabila mereka dibebaskan nanti,
supaya ilmu yang dipelajari di sini mereka dapat apply di luar sana nanti. Sekurang-kurangnya dengan pengetahuan yang ada, mereka boleh mencari pekerjaan dan ada pendapatan. Dengan pendapatan itu mereka boleh menyara diri mereka di luar tanpa mengulangi kesilapan-kesilapan yang lampau. Okey, sekarang ni saya berada di galeri jualan dan kalau kita tengok kat sini adalah biskut raya yang dihasilkan oleh para penghuni di penjara seluruh Malaysia. Dan memandangkan kami di WHI sendiri ada melancarkan kempen WHI Kongsi, jadi hari ini saya berpeluang melihat sendiri proses penyediaan biskut raya ni dan kami juga ada membeli biskut raya ni untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penjara dan terima kasih juga kepada penghuni di penjara wanita Kajang kerana sudi berkongsi tenaga untuk menjayakan kempen pada kali ini. Wanita hari ini. Masa lagi di Wanita hari ini, sesuatu yang kami nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Janji Raya Ground Activation sebagai tanda terima kasih di atas sokongan penonton setia TV9 dan sempena raya yang bakal tiba tak lama lagi. TV9 seikhlas hati ingin menawarkan ayam segar dengan harga RM1.49 seekor. Jadi dapatkan tawaran istimewa ini pada Selasa 26 April di ST Rosyamat Setiawangsa dan Rabu 27 April ST Rosyamat Shah Alam pada jam 9 malam hingga jam 11 malam. Dan tawaran ini terhad kepada 1,000 ekor ayam segar sehari dan 1 ekor ayam untuk satu keluarga. Anda juga berpeluang untuk beramah mesra bersama barisan pelakon drama Diandra 30 hari sebelum raya dan bawa pulang cenderahati istimewa daripada TV9. Jangan lepaskan peluang anda. Okey, baik. Seterusnya kita nak kongsikan berkenaan dengan website My Recipe yang mana layari laman web di myrecipe.com untuk resepi viral, lazat dan juga mudah untuk disediakan. Okey, jadi anda bolehlah dapatkan resepi dan cubanya sepanjang mungkin bulan puasa ni dan seterusnya bulan Ramadan. Okey, tadi saya baca komen di Facebook. Saya suka perkongsian Umi dan Zainuddin yang sangat jujur ni. Dia kata sedang memikirkan ni bersepah lagi. Jadi rumahnya memang bersepah lah sekarang ni. Saya pasti Umi ramai dalam kalangan penonton pun berkait dengan situasi awak sekarang. Betul, bukan orang lain je tak payah pergi jauh. Saya pun nak dapat kekuatan nak kemas betul-betul tu kan untuk kita buat persiapan raya ni. Tak apa, kita doakan yang terbaik untuk awak. Saya boleh bayangkan situasi Umi kalau ada anak kat rumah, tolonglah mak bersihkan. Riuh rendah. Okey. Pusing sedikit tapi tak apa, kita tolong. Itu berkenaan dengan topik kita hari inilah. Harap sedikit sebanyak memberi input kepada anda, mood juga kan untuk kita menghias rumah kita. Dan hari Isnin kita akan bawakan satu topik yang saya kira amat-amat penting untuk kita semua, iaitu tips pulang ke kampung. Macam-macam tips termasuklah bagaimana untuk membuat perancangan pulang ke kampung, bagaimana untuk memastikan kenderaan kita dalam keadaan yang selamat. Betul, nak kena selia dulu ke, nak kena pergi servis kereta ke, apa pun kita nak kongsikan pada hari Isnin nanti. Jadi terus bersama kami dan siapa yang mungkin nak buat persiapan, nak beli belah dan sebagainya, terus jaga SOP, jaga penjarakan fizikal. Kita masih lagi belum menang. Jadi jaga diri masing-masing. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.